cikgu akan berkongsi dengan anda SPM Perniagaan tingkatan 5. Jom kita belajar. Dalam kelas, Cikgu Fairuzah. Apa yang kita nak belajar hari ini? Ya. Hari ini cikgu akan ajar anda Perniagaan tingkatan 5 bab 2, iaitu pengurusan sumber fizikal dan teknologi. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh, mari kita ingat dua perkara ini. Apa itu sumber fizikal dan sumber teknologi? Ingat, sumber fizikal melibatkan 6 item penting yang perlu anda tahu. Sumber teknologi, anda perlu ingat ada 3 item penting yang terlibat. Baik, kita pergi. Kita lihat dulu apa yang dikatakan dengan sumber fizikal. Sumber fizikal didefinisikan sebagai aset yang berbentuk nyata dan ketara. Boleh dilihat, boleh disentuh, boleh dipegang. Kita boleh nampak nyata yang boleh dimanfaatkan oleh organisasi bagi menjalankan perniagaannya. Tujuan menguruskan sumber fizikal ini ialah untuk memastikan sumber fizikal tersebut dalam keadaan selamat. Kita kena menguruskan sumber fizikal ini agar ia boleh berfungsi dengan baik. Ia juga boleh digunakan bagi memudahkan urusan penghasilan barangan dan perkhidmatan sesebuah perniagaan. Contoh, kereta ibu dan ayah anda. Mesti mereka ada menjalankan pengurusan untuk kereta kenderaan ayah dan ibu anda itu. Contohnya membuat servis. Kenapa kereta buat servis? Kenapa motor buat servis? Sebab nak memastikan motor dan kereta tersebut dalam keadaan selamat, boleh berfungsi dengan baik dan boleh digunakan bila kita nak guna. Baik. Seterusnya, pengurusan sumber fizikal. Okey, sumber fizikal terdapat 6 item penting. Masa mula-mula tadi kita dah belajar 6 item penting. Inilah 6 item penting yang perlu anda ingat sebagai sumber fizikal sesebuah perniagaan. Apa itu 6 sumber fizikal penting tersebut? Pertama, bangunan dan kemudahan. Kilang dan mesin. Peralatan teknologi, maklumat dan komunikasi, bahan mentah, stok dan produk siap. Anda kena ingat 6 item ini. Inilah sumber fizikal sesebuah perniagaan. Baik, seterusnya cuba lihat gambar yang diberi. Sumber fizikal manakah yang berkaitan dengan gambar tersebut? Ya, ini merupakan bangunan dan kemudahan. Okey, ia merupakan tempat untuk menjalankan operasi perniagaan. Seterusnya, ia melibatkan kelengkapan infrastruktur yang lengkap dapat membantu melancarkan operasi perniagaan. Kelengkapan infrastruktur ini merujuk kepada kemudahan. Bangunan tadi tempat untuk menjalankan operasi perniagaan. Apa contoh kemudahan yang ada? Contohnya seperti kemudahan air, elektrik, tempat letak kereta, ruang menunggu, tandas dan sebagainya. Sekiranya ada pada bangunan tersebut, pastinya ia menjadi suatu kelebihan kepada perniagaan kita. Baik, seterusnya kita lihat gambar seterusnya. Ya, apabila anda melihat gambar tersebut, apakah sumber fizikal yang terlibat?
Dia merupakan kilang dan mesin. Okey, kilang ialah tempat untuk memproses bahan mentah menjadi barang siap atau separuh siap. Okey, apa itu mesin? Mesin pula merupakan jentera pemprosesan bahan mentah dan menjadikan kerja lebih efektif, mudah dan berkualiti. Kerja jadi lebih senang dengan adanya mesin ini. Okey, kita pergi pada gambar seterusnya. Pada gambar ini, apakah sumber fizikal yang boleh anda fikirkan daripada 6 sumber fizikal tersebut? Ya, ini merupakan peralatan teknologi maklumat dan komunikasi. Kenapa perlu ada peralatan ini di organisasi perniagaan anda? Sebab ia digunakan untuk mempercepatkan dan mempermudahkan urusan perniagaan. Contoh yang perlu ada: telefon, komputer, mesin cetak, talian internet dan sebagainya. Tak ada susah juga ni, kan? Mari kita tengok gambar seterusnya. Okey, pada gambar ini, apakah sumber fizikal yang anda boleh fikirkan? Ya, inilah bahan mentah. Bahan mentah digunakan untuk menghasilkan produk berdasarkan perniagaan anda. Perniagaan yang sesuai lah. Okey, contohnya tepung ni mungkin sesuai, merupakan bahan mentah untuk kedai yang menghasilkan roti, kek dan sebagainya, kuih ke? Okey, berdasarkan sesebuah perniagaan, bahan mentah. Okey, bahan-bahan mentah ini perlu diuruskan dengan teliti agar tidak berlaku kerosakan. Inilah bahan mentah. Okey, kita tengok pada gambar seterusnya. Okey, daripada gambar ini, apakah sumber fizikal yang terlibat? Ya, ini merupakan stok. Okey, setiap perniagaan memerlukan stok. Kenapa? Apa yang dikatakan stok? Stok merupakan barang siap, barang dagangan yang sedia untuk dijual dan disimpan di dalam stor atau gudang. Pemeriksaan secara berkala bagi memastikan stok ada bila diperlukan. Okey, seterusnya. Daripada kami, apakah sumber fizikal yang terlibat? Ya, inilah produk siap. Produk akhir siap diproses, sedia untuk dijual di pasaran. Ini produk akhir untuk makanan lah. Cikgu bagi contoh sebab cikgu suka makan. Produk-produk lain turut sedia untuk dijual di pasaran juga dikenali sebagai produk siap. Produk siap ini perlu diurus dengan sistematik bagi memastikan kualiti produk dalam keadaan baik. Kita sudah pergi kepada 6 sumber fizikal. Bagaimanakah prosedur untuk menguruskan sumber fizikal perniagaan ini? Yang pertama, sumber fizikal ini mestilah ada perlindungan insurans dan keselamatan. Dengan adanya insurans, perlindungan insurans dan keselamatan ini, ia dapat melindungi pekerja dan sumber fizikal daripada sebarang risiko. Apakah risiko tersebut? Seperti kebakaran, kecurian dan rompakan. Baik,
Aset dapat dilindungi daripada kebakaran, kerosakan dan kehilangan sekiranya berlaku risiko tersebut dengan mendapat pampasan dan ganti rugi. Ini menjadikan usahawan tidak perlu bimbang lagi dan lebih yakin untuk memajukan perniagaannya. Kerana sekiranya apa-apa berlaku, risiko berlaku kepada asetnya, dia akan mendapat pampasan dan ganti rugi. Seterusnya, prosedur untuk menguruskan sumber fizikal perniagaan perlulah ada penyelenggaraan dan baik pulih secara terancang dengan memastikan mesin dan peralatan teknologi dan maklumat diselenggara secara berkala bagi memastikan operasi perniagaan lancar. Seterusnya, pengurusan baik pulih perlu dirancang dengan tersusun agar sebarang masalah, kerosakan mesin atau jentera dan sebagainya dapat diselesaikan dengan segera. Baik, kita pergi lihat apakah yang terlibat dalam sumber teknologi. Yang pertama, harta intelek. Apa itu harta intelek? Harta intelek merupakan hasil kreativiti atau daya cipta intelektual seseorang. Dengan adanya sumber teknologi harta intelek ini, ia menjaga daripada ancaman cetak rompak, barangan tiruan, penyalahgunaan, penggunaan tanpa kebenaran dan sebagainya. Contohnya rekaan, apa-apa rekaan lah, desain baju ke, seluar, beg, tudung dan sebagainya yang melibatkan desain, rekaan tersebut merupakan harta intelek seseorang. Muzik, video dan juga lukisan. Yang kedua, lesen perisian. Ia merupakan perjanjian bertulis antara pemilik dengan pengguna perisian. Penggunaan perisian tanpa lesen merupakan jenayah dagangan dan boleh dikenakan saman. Secara tidak langsung, ini dapat menjejaskan nama baik sesebuah perniagaan tersebut. Kenapa? Kena saman. Sebab guna perisian tanpa lesen. Contoh, Microsoft dan sebagainya. Yang ketiga, kemahiran dan pengalaman. Itulah sumber teknologi sesebuah perniagaan. Apakah kemahiran dan pengalaman itu? Dengan adanya pekerja yang mempunyai kemahiran dan pengalaman, maka secara tidak langsung kualiti dan prestasi perniagaan lebih terjamin. Ia juga dapat mengelakkan pembaziran tenaga kerja sebab pekerja tu dah cekap, boleh buat kerja dengan baik, tak ada banyak-banyak salah. Kerana ia dapat mengelakkan sebarang kesilapan dalam melaksanakan tugas. Produktiviti perniagaan dapat ditingkatkan sekiranya mempunyai pekerja yang cekap, mahir dan berpengalaman. Dan biasanya mereka yang mempunyai kemahiran dan pengalaman ini pastinya gaji yang ditawarkan lebih tinggi berbanding dengan mereka yang tidak mempunyai kemahiran dan pengalaman. Boleh? Kita pergi pada slide seterusnya. Apakah prosedur pengurusan sumber teknologi? Yang pertama, patent. Mesti dipatenkan harta intelek tadi tu kan? Apa itu patent? Patent merupakan hak eksklusif untuk sesuatu reka cipta, sama ada produk atau proses yang baru. Jadi mesti daftar untuk dipatenkan. Hak cipta yang dipatenkan akan mendapat perlindungan undang-undang. Jadi tidak boleh senang-senang dicetak rompak sebab dia telah dipatenkan dan berhak mendapat perlindungan undang-undang. Mana nak daftar paten tu? Anda boleh daftarkan paten anda di Perpadanan Harta Intelek Malaysia, MyIPO. Pastikan paten tersebut
memang dicipta oleh anda dan tak pernah wujud lagi sebelum ini. Okey, seterusnya hak cipta terpelihara. Okey, hak eksklusif untuk semua pencipta karya untuk mengawal penggunaan karya mereka. Contohnya, karya sastra seperti novel, cerita dan sajak, syair dan sebagainya, muzik, seni, filem, karya terbitan, rakaman bunyi dan juga siaran. Ada hak cipta terpelihara. Selalu anda jumpa kan perkataan tu, hak cipta terpelihara. Itu maksudnya dia dilindungi. Okey, untuk kawalan penggunaan karya mereka. Okey, ia dilindungi di bawah Akta Hak Cipta 1987. Baik, kita dah habis sumber fizikal dan sumber teknologi untuk sesebuah operasi perniagaan, sesebuah organisasi perniagaan. Baik, sekarang mari cikgu uji anda melalui latih tubi kertas 2. Okey, kertas 1 senang sebab dah ada jawapan. Mari kita lihat kertas 2 perniagaan. Okey, untuk kertas 2 perniagaan, ia melibatkan 3 bahagian. Yang pertama, bahagian A melibatkan 50 markah. Disarankan dalam masa 65 minit untuk menjawab 5 soalan tadi. Maksudnya 13 minit untuk setiap soalan yang dipilih. Okey. Untuk bahagian A, kita mesti jawab 5 soalan daripada 6 soalan yang diberikan. Anda boleh pilih 5 soalan daripada mana 6. Okey, 10 markah untuk setiap soalan tersebut. Untuk bahagian B, memperuntukkan 30 markah untuk anda. Ini bermaksud 40 minit untuk 2 soalan. Jadi maksudnya 20 minit untuk 1 soalan. Arahan, anda perlu menjawab 2 soalan daripada bahagian B ini daripada 30 soalan yang diberikan. Yang terakhir, bahagian C ada 20 markah dan hanya ada 1 soalan sahaja. Dan ini bahagian yang wajib dijawab. Okey, clear? Baik, kita pergi pada tips untuk menjawab soalan perniagaan SPM kertas 2. Apakah tips tersebut? Okey, sekiranya kehendak soalan ada mengatakan nyatakan, jawapan anda mestilah berbentuk fakta. Nyatakan apa itu pengurusan sumber fizikal, contohnya berikan bentuk fakta. Okey, sekiranya ditanya jelaskan, anda perlu beri fakta ataupun huraian. Kalau diberikan huraikan, anda perlu bagi fakta dan juga huraian. Sekiranya disebut terangkan, anda perlu bagi fakta dan huraian ataupun fakta, huraian dan contoh. Yang paling penting, lihat pada markah yang diperuntukkan. Okey? Alright. Mari kita cuba kefahaman kita berdasarkan apa yang kita telah belajar tadi. Okey, soalan 1. Maklumat di bawah ini berkaitan dengan perniagaan Encik Najib. Encik Najib memulakan perniagaan runcit yang dikenali sebagai Pasar Mini Najib Mantul. Beliau membeli sebuah premis yang terletak di pinggir bandar melalui pinjaman bank. Beliau membeli sebuah van secara sewa beli untuk membolehkan beliau menghantar barang ke rumah pelanggannya. Untuk memudahkan urusan perakaunan perniagaan, beliau menggajikan seorang kerani akaun dengan menyediakan kemudahan komputer dan pencetak komputer.
Beliau menjual pelbagai jenis barang pengguna dan memastikan stok barang runcit sentiasa mencukupi. Beliau juga membeli insurans untuk semua aset perniagaannya. Baik, apakah poin penting yang kita boleh jumpa daripada petikan ini? Anda boleh beritahu cikgu, apakah sumber fizikal yang anda boleh temui dalam perniagaan Encik Najib ini? Boleh? Jumpa? Baik. Antara perkara penting yang ada dalam petikan ini, kita jumpa Encik Najib ada beli premis, ada beli van, ada kemudahan komputer dan pencetak komputer, ada stok barang runcitnya dan dia juga membeli insurans. Okey, sekiranya anda mendapat soalan macam ni, sila gariskan. Cari perkara penting, kata kunci untuk petikan yang diberikan. Okey, mari kita lihat soalannya. Bolehkah anda jawab bersama-sama dengan cikgu? Jom kita cuba. Okey, soalan pertama. Nyatakan dua sumber fizikal yang dimiliki oleh perniagaan Encik Najib. Okey, dia beri dua markah di sini dan dia minta dua sumber fizikal. Mudah sebab kita sudah tandakan tadi. Betul tak? Okey, mari kita lihat jawapan. Okey. Boleh pilih mana-mana empat jawapan ini, boleh pilih mana-mana dua sahaja. Okey, cikgu, boleh tak saya nak bagi lebih? Boleh, tak ada masalah. Cuma maksimum markah dia dua sahaja. Kalau anda tulis empat-empat ni pun, markah anda hanya dua sahaja. Tapi maksudnya anda dah faham lah apa sumber fizikal tersebut. Ada kenderaan iaitu van, dapat satu markah. Ada bangunan iaitu premis, satu markah. Ada stok, ada komputer dan pencetak komputer. Baik, kita lihat pada soalan seterusnya. Huraikan bagaimana Encik Najib menguruskan sumber fizikal perniagaannya. Untuk soalan ni, dia tak minta berapa. Macam mana kita nak tahu berapa kita perlu berikan huraian tersebut? Okey, tipsnya mudah sahaja. Iaitu, sekiranya tiada bilangan jawapan yang diminta, murid mestilah memberikan huraian mengikut markah yang diperuntukkan. Contoh di sini diberikan 4 markah. Jadi, maksudnya anda perlu memberi 4 huraian yang berkaitan. Okey, boleh? Mari kita lihat antara jawapan yang boleh disenaraikan. Okey, nombor 1. Okey, Encik Najib tadi ada beli insurans. Okey, dengan adanya insurans, ia boleh melindungi premis dan stok terhadap risiko kerugian. Dah dapat satu markah kat situ. Encik Najib perlu sentiasa menyelenggara van-nya agar dalam keadaan baik. Itu cara dia menguruskan sumber fizikal. Dia ada beli van tadi. Stok barang perlu sentiasa ada untuk memenuhi permintaan pelanggan. Encik Najib juga perlu memastikan sumber sentiasa dapat berfungsi dengan baik. Encik Najib perlu memastikan sumber boleh digunakan bagi memudahkan urusan perniagaan. Encik Najib perlu memastikan sumber fizikalnya dalam keadaan selamat. Ini prosedur tadi. Inilah cara menguruskan sumber fizikal perniagaannya. Boleh pilih mana-mana 4. Nak tulis semua pun boleh. Cuma mengambil masa dan maksimum markah hanya 4 markah saja. Dia tak akan bagi markah lebih. Okey. Seterusnya, alright, anda dah faham sumber fizikal tadi dan juga sumber teknologi. Okey, ini latihan untuk anda. Anda boleh cuba buat sendiri di rumah. Okey? Huraikan kepentingan prosedur menguruskan sumber fizikal sesebuah perniagaan. Ada 5 markah di situ. Jadi berikan 5 kepentingan yang terlibat. Nombor 4, jelaskan tujuan pengurusan sumber fizikal dalam operasi sesebuah perniagaan. Hanya perlu 2 markah sahaja. Okey.
Seterusnya, huraikan prosedur menguruskan sumber teknologi yang diperlukan dalam sebuah organisasi. Ini ada 8 markah. Okey, anda boleh masukkan fakta, huraian, dan kalau ada contoh, okey, untuk bagi 8 markah. Okey, prosedur menguruskan sumber teknologi tadi, tengok balik pada video sebelum ni, slide sebelum ni, iaitu sumber prosedur menguruskan sumber teknologi tadi ada 2 je. Jadi maksudnya 4. Okey. Soalan ke-6, berikan maksud produk siap. Nampak macam senang soalan ni, tapi 3 markah. Jangan lupa. Jadi boleh berikan 3 huraian dan fakta untuk bagi 3 markah. Seterusnya, nyatakan sumber teknologi. Okey, 3 markah juga. Nyatakan kepentingan pengalaman dalam pengurusan teknologi sesebuah perniagaan. Ini berikan ada 4 markah kat sini. Maksudnya bagi 4 huraian. Okey, seterusnya, jelaskan tujuan penggunaan alat teknologi dan komunikasi dalam organisasi perniagaan. Ini 8 markah. Okey, jadi boleh berikan fakta, huraian dan juga contoh. Okey, seterusnya senaraikan 4 jenis harta intelek. Dia ada sebut 4 jenis. Jadi maksudnya kat situ ada 4 markah. Ini senang. Senaraikan je lah 4 jenis harta intelek tadi. Apa dia? Okey, selamat mencuba. Tak susah pun kan? Janji anda dah faham. Okey, ini saja perkongsian cikgu pada hari ini. Jumpa lagi pada kelas akan datang. Terima kasih kerana menonton. Selamat maju jaya.